Satu malam Nabi kata ke Aisyah melawak, khatam olehmu akan Al-Quran sebelum tidur. Aisyah orang yang taat kepada suami, suami dia pula Rasulullah, dia bukan tahu nak, kira nak baca. Kalau Kak Choh tapalah ni tak tahu. Lagi dia kata, Choh hang hatam lu Quran baru tidur. Dia jawab berkepui, ingat senang nak habis 30 juzuk, bila nak boleh lena yang dia tidur lo kita dah baca berang sampai esok. Lalu Aisyah pun nak baca, elok Aisyah nak baca, Nabi kata dah, lebih kurang lagu tu lah dalam bahasa kita. Baca olehmu suratul Ikhlas 3 kali sebelum tidur, seolah-olah engkau khatam Quran malam tu. Ini kelebihan suratul Ikhlas. Saya dulu waktu saya menega tahun 90-an, tahun 2001, saya buat ada kedai. Sebelah kedai saya restoran nasi kandar. Hari pertama dia tutup, hari kedua dia buka. Saya duduk depan kedai saya nega kitab, nega baju apa semua ni. Main naik motor, buat isyarat, dua. Sekejap dia pusing, main balik, siap, dah besi hitam. Tu nama dia geng plastik hitam. Saya dah tengok tuan-tuan, bahasa isyarat dua. Tu pergi kedai tahu lah, dua apa? 2 nasi, 2 teh ais. Cekap buat ni tuan. Jenis tak puasa. Satu hari vape Jabat Agama main. Seorang pun tak lalu saya tengok. Sebiji macam cerita 18 puasa. Allah tuan-tuan, orang tak puasa. Mai saya tua, mereka panggil saya berlakon tangkap orang tak puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saya muliakan bahagia Ustaz Muhammad Usam, Datuk Muhammad Usam bin Haji Datuk Badaruddin, yang merupakan program moderator untuk program wakaf bangunan yang telah disempurnakan tadi. Yang berbahagia lagi yang dimuliakan Datuk Mursyid Diraja, Datuk Paduka Dr. Syekh Badaruddin bin Haji Ahmad, yang merupakan mantan Mufti Negeri Kedah Darul Aman. Yang berbahagia lagi yang dimuliakan Datuk Haji Kazim alias Al-Hafiz, yang merupakan ahli panel yang bersama-sama pada malam ini. Yang berbahagia Ustaz Haji Roslan bin Cik Ros, ahli panel yang akan bersama-sama mengupas tajuk Istiqbal Ramadan pada malam ini. Yang saya hormati seluruh jawatan kuasa surau, yang saya hormati seluruh jawatan kuasa sekolah, seterusnya tuan-tuan guru, puan-puan guru, ustaz-ustazah, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, mukminin mukminat rahimakumullah. Marilah sama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di penghujung bulan Syaban ada baki 1 hari lagi kita akan menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak 1444 Hijriah. Allah Ta'ala beri kepada kita satu masa yang sangat eksklusif pada malam ni. Kita bertemu di dalam Masjid Ghariyah Jami' ini untuk sama-sama kita bicarakan tentang Istiqbal Ramadan, yang saya create satu tajuk, iaitu Anugerah Terindah. Anugerah terindah ni saya tujukan pada Ramadan, yang merupakan satu anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang penuh dengan pahala yang berlipat ganda, yang penuh dengan pemberian-pemberian yang istimewa yang tak ada pada bulan-bulan yang lain. Jadi untuk membicarakan tajuk anugerah terindah ini, saya nak teruskan kepada ahli panel yang pertama, yang bahagia Ustaz Haji Roslan Cik Ros, untuk bicarakan tentang kenapa Ramadan ini digelar sebagai bulan yang mulia, bulan kerahmatan,
bulan barakah, dan macam-macam lagi gelaran yang hebat-hebat kepada Ramadan ini. Jadi saya persilakan yang berbahagia Ustaz Haji Ruslan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dikasihi Al-Fadil Datuk Mursyid Diraja, Datuk Paduka Badarudin bin Nadi Ahmad, yang berusaha untuk usang ahli-ahli jawatan kuasa program pada malam ini, yang dimuliakan sahabat saya Datuk Muhammad Kazim bin Ilyas, dari panel yang dikandingkan pada malam ini, dan yang berusaha Fadil Ustaz Maisa Abdul Rahman, diamanahkan sebagai moderator forum. Forum ni dia moderator ni, dia serupa pegang steering. Majlis malam ni steering duduk kat dia, dia nak kona kok mana kita ikut. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, saya bila duduk depan ni teringat 10-15 tahun dulu. Waktu tu kalau forum, saya lah ahli panel paling muda. Bersama saya, bersama saya Datuk Arwah Datuk Ismail Khamus, almarhum Datuk Asantin, kemudian Datuk Pak Lang kita. Jadi saya yang muda. Tapi hari ini nampak gaya saya yang lama, cuma tak tua ya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, itulah dia peredaran perjalanan alam ini. Allah atur. Alhamdulillah, apapun kita, Allah bagi kesempatan sekali lagi. InsyaAllah akan berjumpa dengan Ramadan, bulan yang hebat yang bergelar Syaidus Suhur, penghulu bagi segala bulan. Satu bulan yang Nabi doa supaya dapat jumpa sejak daripada bulan Rejab. Bagaimana hadis doa Nabi SAW, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah kami pada bulan Rejab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami dengan Ramadan. Sejak Rejab lagi Nabi bercita-cita mohon kepada Allah supaya dapat berjumpa dengan Ramadan Al-Mubarak. Alhamdulillah, 2 hari lagi kita akan berjumpa dengan Ramadan. Satu bulan yang penuh dengan keistimewaan yang Allah tawarkan dan nak bagi kepada kita umat-umat Rasulullah SAW, yang tiap detik saat dia tak sama dengan bulan-bulan yang lain. Sehingga Rasulullah menyatakan, lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamanna an takuna sanatu kulluha Ramadan. Kalaulah umat-umat aku mengetahui kelebihan yang ada di dalam bulan Ramadan, mereka akan bercita-cita, berangan-angan supaya sepanjang tahun itu Allah jadikan Ramadan semua. Jangan ke sebulan, 12 bulan. Tu kalau tahu, kalau tak tahu sebulan pun ni 3 hari nak main dia dulu semua lah. Main pula dah. Dia tak syok. Tak seronok setahun Ramadan. Yang seronok setahun Ramadan kawan-kawan kita hak niaga pasal Ramadan. Dia kata nak main dah 5 tahun pun tak apa.
jual apa berlaku? Oh, laku kalau tuan-tuan rajin, tapi janganlah buat. Pikau tik kambing. Lepas tu buh celuk lah tepung rangup goreng. Pergi jual. Cerah kawan dia beli. Nafsu nak makan. Tapi kalau kamu tahu, kata Nabi, sepanjang tahun. Sebab apa? Antaranya, kerana dalam Ramadan ini adalah luput segala apa yang kita cari dalam hidup kita untuk akhirat kita. Serupa orang cari ikan, orang gagau ikan. Saya pernah menggagau ikan dulu dalam dam. Gagau orang ni, dapat ikan sepat, dapat ikan puyuh, dapat ikan ruan, seekor dua. Tak tahu jumpa satu lubuk penuh dengan ikan ruan, ikan keli. Allah seronok, tuan-tuan. Lagu itulah lebih kurang kita. Bulan-bulan lain kita kutip, kita beribadat kepada Allah, kita cari bekalan akhirat. Sampai Ramadan ni, gandaan pahala yang Allah nak bagi tidak sama dengan bulan-bulan lain. Sehingga dalam hadis Salmanul Farisi, kata Nabi SAW, amalan sunat sekalipun yang kita lakukan diberi pahala fardu. Yang fardu pula digandakan sehingga 70 kali ganda. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, pendek kata, apa pun yang kita buat dalam bulan Ramadan, walaupun sunat, sangat besar artinya kepada kita, ganjaran yang nak diberi oleh Allah. Yang fardu pula sehingga 70 kali ganda fardu. Tu yang saya kata lubuk dia, lubuk ikan, lubuk pahala kita nak masuk. Inilah harta yang kita cari sebenarnya dalam hidup kita ni. Untuk kita belanja di alam kubur kita, untuk kita belanja di alam akhirat kita. Bukan kita guna duit kita, harta kita, tapi kita nak guna di situ ialah pahala. Tuan-tuan, no? Jadi kita nak jumpa bulan yang penuh dengan anugerah ganjaran kebajikan Allah kepada kita. Lagi tak maisa, antaranya Nabi kata, iza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin. Apabila datang Ramadan, kita jumpa Ramadan, dibuka pintu-pintu syurga. Kan? Ada dalam riwayat lain, riwayat Sayyidina Jabir bin Abdullah, Allah kata kat syurga, ista'idi wa tazayyani li'ibadi. Bersedialah engkau wahai syurga, berhiaslah engkau untuk hamba-hambaku. Hampirlah mereka ni an yastarihu min ta'abid dunia, mereka nak berehat daripada kepenatan ibadat di dunia, ila dari wa karamati, mereka nak main syurga aku dengan penuh kehormatanku. Allah nak bagi syurga. Kemudian wa futihat abwabul jannah, ditutup pintu, wa ghuliqat abwabun nar, dan ditutup pintu neraka. No? Dan satu lagi, dirantai, ditambah iblis dan syaitan. Apa kaitannya? Syurga dibuka, neraka ditutup, syaitan diikat. Makna Allah nak bagi syurga kat kita. No? Allah nak bagi syurga. Allah ikat syaitan. Pasal apa? Sebab syaitan ni lah yang duk huntui kita supaya kita jangan buat amalan-amalan yang boleh masuk syurga. Jadi Allah nak tolong kita boleh masuk syurga, kan? Tengok bila mai bulan puasa, kita jadi semangat nak puasa, syok akan nak puasa, kan? Semua seronok puasa. Bulan lain bini jenuh pujuk ajak puasa sunat. Mailah Pak Hang kita puasa sunat, kami puasa wajib, bayar Pak Hang puasa sunat. Dia jawab apa? Hang puasa seorang, siapa suruh tinggal? No? Dia. Tapi mari bulan puasa ni, dia bagi sok dulu.
Tak gerak sok, dia hingat sehari. Tuhan tolongkan kita. Quran, bulan lain Quran duk atas alam. Ni 2 hari lagi dia pakai balik lah tu. Pasal nak baca, nak khatam dalam bulan Ramadan. Pasal pahala besar. Tuan-tuan, pahala besar. Pasal apa? Allah ikat syaitan. Syaitan ni kerja dia la'uyannan nasi ajma'in. Dia nak kacau manusia semua supaya jangan boleh masuk syurga. Mai bulan Ramadan Allah ikat, tak boleh buat apa. Dia tak boleh tipu kita, dia tak boleh. Antara tipu daya iblis syaitan ni, dia hias apa yang Allah suruh supaya kita tak seronok. Dia hias apa yang Allah larang, yang lara bagi syok. Kan? Sebab tu cuba tanya orang tak pernah pergi surau masjid. Hang tengok masjid surau dengan pasal malam kat mana syok? Maghrib dia tapi pasal malam pun ada. Tapi mai Ramadan bila Allah tambah, dia tak boleh hias dah masjid surau kita bagi nampak tak syok. Dia terpa mai penuh ketat. Tengok ah. 2 malam lagi. Kawan tak pernah mai pun gagah mai. Mai jeremuh dengan kawan dia hak lama dah tak jumpa. Dia tengok siapa dia, rasa lagu kenal. Ui, Ibrahim. Ligan peluk. Alhamdulillah lah Ibrahim, kita boleh jumpa lagi tahun ni, panjang umur kita. Lah kali aku jumpa hang tarawih tahun lepas. Tarawih ni pula baru jumpa. Nampak Allah tolong. Allah bantu kita untuk buat amalan yang boleh masuk ke syurga Allah. Syurga dibuka, neraka tutup, syaitan ditambah. Ini cukup hebat tuan-tuan, anugerah Allah kepada kita. Sebab tu Allah nak bagi syurga. Itulah yang hebatnya Ramadan. Lagi ada satu malam yang semua kita tahu kan, yang dianugerah kepada kita, iaitulah Lailatul Qadar. Khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Umat dulu Allah tak bagi, tapi Allah bagi pada kita. Sebab apa? Kerana umat dulu dia boleh ibadat lama, sebab panjang umur. Ada yang sampai 100, 200 tahun, 300 tahun, 400 tahun. Jadi mereka punya masa nak buat pahala tu lama. Kita ni Nabi kata umru ummati baina 60 wa 70. Umur umat-umatku antara 60 ke 70. Itulah ghalibnya, kebiasaannya. Nabi pun 60 kan, kebiasaannya 60 ke 70. Adalah tak ramai yang lajak pergi 70, 80, 90, 97, 98. Berapa kali belah jantung dah hidup lagi kan. Tapi tak ramai lah, Allah tak ada bagi lagu tu. Rata-rata 60 ke 70. Sebab tu Allah bagi Lailatul Qadar. Tuan-tuan cuba campur. 1000 bulan sama juga dengan 84 tahun. Kita ambil umur hak paling panjang lah, 70. Kata umur kita 70. Campur dengan 84, berapa? Kan dekat 200. Seolah-olah kita hidup. Sebab tu rebutlah, ini disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selain benda tu banyak lagi lah. Ramadan bulan keampunan. Allah nak ampunkan dosa. Salawatul khams wal jumaat ila jumaat wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahuma. Sembahyang 5 waktu, Jumaat ke Jumaat, Ramadan ke Ramadan yang satu lagi, diampunkan dosa di antara kedua-duanya selagi dia tidak melakukan dosa-dosa besar. Sebab tu Nabi suruh kita minta 2 benda, jangan tinggal. Minta hal lain minta lah, 2 ni mesti. Satu, minta Tuhan ampun dosa, kerana bulan Ramadan bulan yang dibuka pintu keampunan. Satu lagi minta syurga, sebab bulan ni Allah buka pintu syurga, Allah nak masukkan dalam syurga. Kita baca, Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna wa an walidina wa an jami'il muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Doa minta ampun. Tapi ada orang, saya ustaz doa ni saya juga setuju. Pasal apa? Bagus, mati pun kaya. Bi rahmatika ya. Mati kan. Bukan hak tu.
minta keampunan kepada Allah. Yang kedua, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Minta Allah syurga dan Allah jauh pada neraka. Kerana inilah tawaran Ramadan, antaranya lah yang menjadikan Ramadan itu hebat. Dan pada bulan ini juga Ramadan satu-satunya nama bulan yang ada dalam Quran. Tentu buka Quran kan, Rejab tak ada, Syaban tak ada, Muharram tak ada. Yang ada Ramadan satu ya. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Pada bulan Ramadan diturunkan padanya Al-Quran. Kan, sebab tu dia adalah bulan yang mulia, bulan yang sangat dinanti-nantikan oleh orang-orang yang beriman, termasuk kita insya-Allah. Jadilah sekadar itu dulu. Masih ni Pak Ngah Malaysia. Terima kasih kepada bahagia Ustaz Haji Roslan memperkatakan tentang keberkatan, kemuliaan, keistimewaan yang ada pada bulan Ramadan ini. Satu anugerah dan juga merupakan sesuatu yang paling istimewa yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, bila kita dah dapat, kita jangan lepas. Inilah peluang yang kita ada. Bila kita tak dapat, kita ligan dan kita cari. Dan kalau kita terlepas dah, kita kena tunggu pula untuk setahun baru jumpa pula. Jenuh doalah kita supaya panjang umur pula untuk jumpa dengan Ramadan yang nak main. Jadi sebab itu bersyukurlah hari ini kita masih Allah Ta'ala beri kepada kita nafas. Dan mudah-mudahan esok lusa jumpa Ramadan ni, insya-Allah Allah Ta'ala masih bagi kekuatan kepada kita, bagi kesihatan kepada kita, keselesaan dalam kehidupan wah rezeki kita insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, saya nak beralih kepada yang berbahagia Datuk Haji Kazim Alias tentang anugerah terindah Ramadan ini. Nak tahu siapakah ataupun bagaimanakah nak jadi manusia ataupun insan yang beruntung di bulan Ramadan. Sakat balik modal tak mau, nak jadi orang beruntung ni Datuk. Silakan dia berkata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih kepada Ustaz Moderator, Ustaz Roslan, Ustaz Datuk Usam yang dimuliakan Datuk Syekh Badaruddin. Ustaz Usam duduk belakang menunggu. Patut dia jadi ahli panel bodoh kan. Sakit jantung kita mana. Elok untuk walai sini-sini jantung. Ada beg juga duduk kat belakang. Saya ada sikit jantung tuan. Ada 3 stand dalam jantung saya. 3 spring. Mai dia duduk derang, terkejut saya. Baik, tuan-tuan yang saya muliakan. Tadi Ustaz Roslan cerita dia forum. Saya forum dengan Ustaz Roslan ni tuan-tuan tahun 90 orang lah. 96. Mula-mula ceramah dengan dia di kampung Kuala Pari. Anjuran masjid buat di sekolah di Menglembu Ipoh. Tahun 1996 saya bawa ada anak seorang. Bayangkan tuan-tuan, tahun 96 duduk forum sampai lah berpuluh-puluh tahun. Ustaz lahir tahun bila? 90. Dia tak masuk tadika ke kan? Jadi lama sungguh lah kami duduk forum sekali ni tuan-tuan. Tapi walaupun lama sungguh, yang nampak maintain saya. Alhamdulillah Ustaz. Naik kena naik, mana boleh turun Ustaz. Kita pergi penat nampak maintain saya. Ustaz lah nampak dia. Baik tuan-tuan yang saya muliakan. Dulu-dulu zaman saya besar-besar depa ni, besar-besar anak kita ni 13, 12, 7 tahun, 6 tahun mana ada forum perdana.
Zaman kita kat Lehau, mana nak ada forum perdana lah, ceramah perdana tazkirah malam Jumaat lah, apalah, PU lah, da'i lah, mana ada penceramah selebriti ke apa, tak ada. Yang ada dalam televisyen masa itu bimbingan agama yang diajar oleh mufti, bekas mufti wilayah masa itu, Abdul Qadir, Syekh Abdul Qadir, bapa pada pelakon Wafa Abdul Qadir. Dia ambil slot bimbingan agama. Kemudian muqaddam tu Tan Sri Allah yarham Azhari, Ustaz Azhari, Hasan Azhari, kalamu lagu tu. Jadi anak murid dia, isteri dia juga sudah ingat dia mengajar bagus. Kita duk tengok Iqra' meni muqaddam dulu. Di radio pun dia, di televisyen pun dia, hitam putih. Lepas tu nak cari ceramah agama forum perdana tak ada. Tahun 70-an akhir-akhir barulah ada forum perdana Ehwal Islam. Rancangan forum yang paling lama dalam Malaysia ni, forum perdana. Sebab tu saya dengan Ustaz Lan, kami ni adalah insya-Allah alhamdulillah masih lagi sebagai ahli panel forum perdana. Saya minggu lepas forum perdana. Saya rasa benda yang paling seronok pada saya bila jadi ahli panel forum. Sebab rancangan tu sangat lama. Masa Buya Hamka masih hidup, dia dah jadi ahli panel masa itu. Sampailah zaman Allah yarham Harundin, Allah yarham Ismail Kamus, Datuk Harundin, Datuk Ismail Kamus, Datuk Hasan Ali masih ada lagi. Jadi itu paling lama. Kuliah maghrib di masjid masa tu tak tahu berapa orang main. Bukan tiap-tiap malam dia oi. Saya ingat kuliah maghrib dulu-dulu, bila ustaz mengajar, dia bawa piring Cina kaca warna putih. Duk ada piring makan ada masuk 5 dit kupang. Saya duk tengok, saya ingat lagi, duk tengok dekat jadual tu, bayar pada ustaz RM2 suku, RM3 suku. Macam bomo, RM2 suku. Bayaran untuk ustaz dia RM2 suku. Ustaz tu mengajar lah, ayaya suku-suku. Tu lagu Hindustan tu, ayaya jeleh suku-suku. Kesian tak? Allah. Walaupun kuliah tak banyak, asatizah tak ramai, rancangan dalam televisyen pun rancangan agama tak banyak, yang ada Combat, $1 Million Man, Cumi and Ciki, Atra Mentaro, Sang Kancil dengan Sang Buaya, kartun. Yang paling orang minat Combat lah. Starring Vic Morrow and Rick Jackson. Payah sekupau nak tengok televisyen. Pergi rumah jiran, duduk atas tangga, duduk kat muka pintu. Orang yang paling kita benci anak jiran, belagak kami. Tak ada sekupang yang masuk. Siap duduk tahan kaki tengah-tengah. Saja dia tahan, tak kita tengok. Masa tu susah. Tetapi bila mai bulan Ramadan, meriah. Bila mari bulan Ramadan, ibadat banyak. Ustaz tak banyak, ibadat banyak. Lepas semayang 2 rakaat tarawih, riuh. Budak-budak besar lepas ni, Allahumma salli ala Muhammad sallallahu wasallam alaihi. Kalau ada silih lagi ni, jatuh pula. Tu yang mereka nak buat, cari dana lain bagi cantik lagi surau kita ni, tak? Nak bagi kemas lagi ustaz-ustaz duk ceramah. Maklum saja, kalau tak kemas surau dia, relai satu-satu. Masa tu selawat riuh, budak-budak riuh. Habis-habis terawih, tak balik dek. Kami main polis sentri. Badan ni buh minyak, pasal takut kena tangkap.
Satu polis, satu orang jahat. Maka kerja polis tangkap orang jahat. Ada pula buat bulatan, siapa dapat tangkap duduk dalam bulatan tu, jaga pula. Ada pula geng dia jahat ni nak main terpa dia, tepuk dia buat lari. Tu nama dia polis sentri orang tu jaga. Polis mati dalam penjara. Aduh. Oh meriah. Masa semayang 20 rakaat. Tak pernah kami dengar 8 sama tu. 20. Lah. Dalam duk main polis sentri 20. Pukul 11.30 baru balik. Minyak engkau. Saya kena kaki kena kaca. Lari bukan pakai kasut, gelak gelita. Main rempuh ya. Malam besok rehat lah. Pas mayang terawih, pi tepi jalan, cari kerang rebus. Orang duk menega kerang rebus, cecah ngasam, ngok satu kerang murah, sekupang, 2 kupang, seketi. Lah yang ada buat mahal gila kerang sekarang. Masa tu Mangah ingat ada kerang murah lah, rebus lah, serai 2 batang. Potong pula ubi sengkuang. Lah depa ni ubi sengkuang, mu tak tahu. Ubi sengkuang. Oi, apa ni? Kami macam nak habis dah. Lah, dia main pula ni kira kemai. Cokolate pula. Masa itu tuan-tuan, semayang tarawih 20 rakaat, selawat kelam kabuk loh. Pasal Ramadan tak ada dia oi. Pasal Ramadan tak ada. Masa tu siapa yang membeli pasal Ramadan, orang tengok malam duk beli apa, malah ingat ni. Pasal Ramadan ada selerak tepi jalan tu barunya dalam 20 tahun, 30 tahun. Dulu tak ada. Dulu mak kita, atuk kita duk masak. Masak pula banyak, walaupun tak kaya, banyak. Pasal apa? Nak sedekah. Amalan tu, buatlah buah Melaka, duk gelek pergi kubur rebuk. Kita pergi hantar. Hantar mak makcik nak Ustaz, hantar mak makcik Som Ustaz, minta kat mereka tu bangita kata mak nak balik Pirin. Tak nak faham, tak faham tak. Dalam maksud dia balas balik lah. Itu maksud dia, ingat bagi Pirin kosong. 3 anak dia pos, anak buat balik 3. Buat balik buah Melaka juga. Celaka. Hantar buah Melaka, balik buah Melaka juga. Lah, dulu adik-adik seronok. Ustaz tak banyak, tapi sedekah banyak. Lah, ustaz banyak, ceramah banyak, amalan tak ada. Hafazan bid'ah, Nabi tak buat. Baru sebut fadlan. Fadlan min bid'ah. Allahu lah. Habis tarawih sembahyang 2 rakaat dia. Kita tanya, kita orang tua tanya, sini tak ada selawat. Bid'ah, masuk neraka. Astagfirullah. Nampak dia buh neraka terus. La ilaha illallah. Dulu ustaz tak ramai, tapi sembahyang tarawih 20 baru balik. La 8 surut. Brum motor balik. Baliklah. Start motor. Hai, takkan balik awal kot. Aku buat 8 je. Hai, apa habis 20? Apalah 20 Nabi tak buat neraka. Sambil naik motor neraka, begitu tu imam neraka. Akhirnya tuan-tuan dah habis. Dulu baca doa waktu berbuka, buat tahlil waktu nak buka, baca doa Allah malaka suntu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. La tak boleh baca. Doa tu tidak maksur daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amboi. Ini adalah dhaif, ya. Nabi tak baca Allah malaka suntu, ya. Memadailah kita membaca bismillah. Lah. Budak tadika balik
Allah malak adik, neraka adik kan. Allah. Baca doa pun salah sekarang ni. La ilaha illallah. Apa nak jadi ni tuan-tuan? Akhirnya ustaz banyak, kuliah pengajian banyak, tetapi amalan tak banyak. Sedangkan tadi pengurusi tanya kat saya, macam mana kita nak jadikan kita ni hak terbaik? Yang terbaiknya ialah terbaik pada amalan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Amalan yang paling bagus. Salah satu amalan paling bagus ialah banyaknya beramal. Banyak berzikir. Sekarang berzikir dia. Dulu la ilaha illallah Nabi tak buat berzikir lepas raweh. Dia baru ni saya pergi sembahyang di negeri mana tau. Pas sembahyang dia Tok Imam main lato-lato makmum pergi dekat dinding main pun. Saya tengok seorang adalah 4-5 orang kekal atas sah duk zikir apa. Tak hak lain duk jalan. Pasal apa tak boleh berzikir? Benda ni Sayyidina Umar tengok waktu semayang tarawih. Seorang semayang sana, seorang semayang sini, seorang semayang sana. Sayyidina Umar kata, "Mainlah ramai-ramai kita duk buat jemaah semayang tarawih." Tu asal semayang tarawih. Nabi dia tak jemaah tarawih. Nabi buat 8, Nabi balik, dia tak jemaah. Kemudian Nabi tak main tiap-tiap malam tarawih. Yang buat tiap-tiap malam di masjid, yang berjamaah di masjid tiap-tiap malam, Sayyidina Umar Al-Khattab. Yang buat 20, Sayyidina Umar Al-Khattab. Paksa apa? Paksa dibuat dengan jamaah. Kerana bila dibuat dengan jamaah, dia saling menguatkan ibadat kita. Kalau tuan-tuan tanya macam mana nak bagi kuat ibadat, buat berjamaah. Tadi Ustaz Lan tanya cerita isteri dia puasa, anak suami dia pun puasa. Kalau seorang puasa tak seronok dia kena 2 orang. Sebab tu akak-akak yang mana bulan Ramadan ni seorang puasa, cari kawan. Tak faham sudah. Ada lagi 2 hari dan pejabat kadi Ustaz, insya-Allah. Baru seronok. Kenapa? Dengan berjamaah menjadikan seronok. Kalau Hajah Leha tak larat boleh buat tarawih, takkan aku tak boleh buat. Nanti jadi macam tu. Kalau Haji Din ni pun sakit lutut boleh semayang, takkan aku tak boleh semayang 20. Maka dilakukan secara berjamaah. Cara yang paling mudah nak buat ibadat banyak, buat ibadat walaupun sikit, buat. Tadi Ustaz cerita bab baca Quran dan tadarus lah, penat Ustaz. Ni adik-adik ni puasa. Dah lah puasa kena hafal pula. Saya waktu saya jadi pelajar tahfiz dulu, kalau badan tak goyang kena penyepak. Bila hafal Quran badan kena goyang ni. Macam ni. Tak goyang pang begini. Sekarang cuba buat macam tu. Bagi penampak, dia tampak ustaz tu balik. Dulu kalau badan hafal Quran tak goyang kena. Ma mana'aka alla tasjuda id amartu qala ana khairum minhu laqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Hafal Quran. Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha. Hafal Quran dalam masjid negeri saya ingat. Kawan saya hafal Quran duduk atas mimbar. Saya pula hafal Quran atas menara masjid negeri, naik lift. Jaga tak ada, duduk kat depan. Apa lagi saya jaga. Buka pintu lift, naik atas menara. Baca Quran atas menara. Kalau pengetua tahu mampu, duduk sila atas tu. Tengok kereta api lalu semua. Jahat nak budak. Pukul 1 turun, tak balik asrama, hafal Quran lagi begini. Pasal tak nak bagi tidur, tu macam tu. Kawan saya pula hafal Quran atas mimbar. Hafal Quran lena. Sedap-sedap dalam jamban. Ada orang angkat dia. Siapa angkat wallahu a'lam. Jadi adik jangan buat
Ada tempat yang boleh naik, ada tempat suruh naik. Surau ni saya pun tak tahu. Adik-adik letih tak baca Quran bulan puasa? Penat pun. Ayam tak boleh minum. Kalau tak boleh baca ada surah, jangan baca ada surah. Ni, adik-adik main baca Facebook ada surah. Tak ada surah kan baca. Apa salahnya Kak Leha kalau Kak Leha tak boleh baca Quran, surah tak ada? Tak ada surah, saya melayang bulan puasa. Tahu tak boleh baca Facebook lah, Quran tak boleh baca. Lah, kalau gitu hang baca Quran tak payah ada surah baca. Boleh dapat pahala. Oh, kalau itu senang Ustaz, sehari 10 juzuk boleh. Hang bacalah. Ni dah kata surah tak ada, tak lancar lah, apalah, kawan tak ada, malas baca Ustaz. Tu main TikTok. Main TikTok 2 jam tak apa. Tapi nasib baik tengok TikTok dengan isteri dia. Dia dengar ceramah Ustaz Roslan, ceramah Ustaz Usam. Hujan garang Ustaz Usam ni. Siapa tu abang? Ustaz Usam. Sekok bang dia abang tu. Oh, nampak tu. Tu lari dah ingat dia dah. Saat lagi tengok-tengok pula ada gambar seksi pula. Bulan puasa. Astaghfirullahalazim, celakui sungguh dah dia pok-pok ni tak tahu malu lah apa ni. Oi, cara tolak tu. Isteri pun pergi dapur buat kopi. Dia cari balik tang mana lah. Mana faham tak faham dah. Jadi tuan-tuan jomlah kita buat ibadat. Selagi mana Nabi tak kata haram, asalnya harus buatlah mengikut keupayaan masing-masing. Fattaqullah mastata'tum. Sebab itulah amalan yang kita nak bawa pada Tuhan. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada yang bahagia Datuk Haji Kasim. Datuk duk merongut kata tak pernah lagi lah forum orang bagi air coklat, air Milo. Nampak macam dengan hak zaman dulu Milo anda jadi sihat dan kuat tak? Ketuk? Bukan. Macam besok lah. Saya sangat teruja bila Datuk cerita tentang zaman dulu-dulu, anak-anak dulu kami selawat deras-deras, masuk saya lah. Budak-budak lah ni tak tahu dah, katok-katok gendang pun dia tak tahu dah. Gendang raya dulu kita tahu. Tabuh gendang raya sampai tengah malam. Orang tak marah, orang tua dulu. Heran. Tak pernah larang kita main apa ni, polis sentri ke, tak pernah larang. Mungkin nakai zaman tu taklah jahat, duduk curi barang, duduk kacau orang dah. Kami seronok kami je. Hak yang cerita tidur atas mimbar hantar pergi masuk tu tak apa lagi. Di masjid satu tempat tu, sebelah kampung saya, dia tidur kat mihrab. Bubuh masuk dalam gendang raya tu. Dia pagi esok terkejut kau tu ketuk gendang. Siapa dia pimpuh tak tahu. Dia bubuh masuk dalam gendang raya. Kan dalam gendang raya tu ada bantai orang mati tu. Kan dia bawa somat masuk dalam tu. Dia letak tidur ke tu. Sedap dalam gendang raya. Oh, jangan duk mereka lah. Mihrab dengan atas mimbar. Satu lagi budak-budak lah ni, dia pun tak tahu bila saya pergi ceramah di satu sekolah rendah lah. Setanya adik-adik bisa tengok tak buah bila masak ditimbul. Tak tahu. Tahu tak? Buah bila masak ditimbul. Selalu buah bila masak tahu tak? Buah bila masak ditimbul buah apa? Tak tahu. Buah Melaka, mujur tahu. Mak dia reti buat orang Melaka ni, mak empat tak reti buat orang Melaka. Dia tak tahu buah bila masak timbul. Untuk sauk hak bawah tu pun kita masak. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Dan semua benda hak Datuk sebut tadi ni sebenarnya ada sebab kenapa orang dulu buat. Masak kuih bagi lebih sebab nak sedekah. Sedekah pergi ke orang pula sedekah mai kat kita. Kita sedekah pergi buah Melaka, dia hantar mai cucuk badak. Kita sedekah pergi buah Melaka tu jalan model kita, hantar pergi rumah hujung, dia hantar mai balik apa ni, ikan kasam, digoreng ikan kasam, cucuk pedak zaman tu.
Lepas tu lempuk dia gantung dia apa ni dengan tu. Dengan apa upih tu dia buat Sarawak hantar mai kat kita. Ya Allah, seronok tuan. Dan itulah yang menggemarkan kita tentang macam mana Ramadan ini tak berlaku di bulan-bulan lain. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, kebaikan boleh kita buat dengan banyak di bulan Ramadan, tapi macam mana kita nak create supaya kebaikan itu jadi banyak. Jadi kena pandai lah fikir macam mana nak buat. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, sekejap lagi ada tabung yang akan digerakkan untuk tabung wakaf kebaikan dan pembangunan yang diperlukan oleh pihak sekolah. Jadi pihak nak buat surau ni, nak buat masjid kita ni, nak buat baik ni. Jadi adik-adik kita akan bawa tabung tu, dan ada lebihan daripada perbelanjaan sumbang-sumbangkanlah untuk tabung ni, mudah-mudahan jadi jariah kita yang berterusan hingga ke akhirat. Tuan-tuan makan keluar habis. Tuan-tuan perempuan simpan barang, khata ke mati dapat kad waris. Yang jadi hak milik kita sampai ke akhirat, kata Rasulullah. Inilah dia. Ya, mudah-mudahan jadi kebaikan insya-Allah. Saya nak beralih kepada yang bahagia Ustaz Haji Roslan. Tak apa Ustaz, kita ambil masa sikit ya. Duduk di sini pun taklah panas sangat, tak apalah ya. Boleh duduk sama-sama. Tentang macam mana nak bagi segala amalan itu kita istiqamah buat. Nak bagi istiqamah buat amalan tarawih, nak bagi straight sampai ke ujung, tak mau tinggal kalau boleh. Ya, sedekah per orang ni jadikan sebagai satu rutin. Setiap hari kita buat apa tu, apa panggil KPI apa tu. Jadikan KPI kita setiap hari aku nak sedekah juga walau sedikit pun. Tak boleh makanan, aku nak sedekah duit juga. Nak bagi istiqamah ni yang bagi Ustaz je. Silakan. Terima kasih Ustaz Maisa, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Ustaz Maisa kata tempat pun tak hangat, sejuk, kita boleh duduk lama sikit. Dia tak apa main dekat. Kalau Ustaz Kazim ibu pagi esok Kuala Lumpur pukul 9 pagi, 10 pagi, saya duduk Nilau kot ni lah, tapi nak balik juga lah kan. Mai pun orang perempuan bagi kat Nalam pun dia bagi hak yang photo state je kan. Mana boleh duduk lama dekat nasi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, saya syok dengan Ustaz Kazim cerita tadi pasal masjid kecil dulu. Saya pun ada sejarah pasal selawat ni. Kan dulu-dulu lepas tarawih ada moreh. Tu yang jadi daya penarik tengah main polis sentri pun patah balik main pun semua. Pasal moreh hidup masjid. Lah tak ada dah amalan tu. Kami ni bila setengah 10 dah tarawih pergi tengok tempat makan lah. Moreh apa malam ni? Kan? Kalau sedap tunggu sampai habis. Kalau bubuk kacang pakai tuang pun. Ada setengah dia jahat, dia cedok bubuk kacang dengan gayung tu, buh lah kasut tu imam. Marah pasal buat bubuk kacang. Tuan, saya tahu dulu. Ni cerita kami lah boleh. Satu malam tengah tarawih, lepas tarawih pergi tengok moreh, tengok, oi, mikuh patah balik. Patah balik terus lah sembahyang. Tu imam dulu macam Ustaz Kazim kata, tua-tua baca ayat lazim aja, tapi punya lama lah. Sampai tang selawat. Orang lain semua sallallahu wasallam alaih. Yang kami bila nak habis oi. Apa lidu imam. Macam-macam kata dulu, tapi betul hidup masjid ibadat cukup. Walaupun budak-budak kan ikut sampai lah tak tahu main zaman handset, zaman apa ni, zaman wai suku pakai jadi 3 suku ni. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Dia tak bisa tanya, dia lupa bila. Jadi kita kena kekal dalam bulan Ramadan ni dalam keadaan ibadat. Sebab besar pahalanya. Dan kita adalah calon ahli-ahli syurga. Yang tu kena ingat. Dalam satu riwayat hadis ataupun asar ada menyatakan,
Al-jannatu mustaqatun li arba'in nafarin. Syurga itu rindu kepada 4 jenis manusia. Buat tuan-tuan. Satu, talul Quran, orang yang membaca Quran. Siapa baca Quran, rajin berkawan dengan Quran, hamalatul Quran, golongan ni dirindui oleh syurga. Bulan Ramadan terus kita duk ingat, bulan Allah nak bagi syurga kat aku, takkan nak duduk saja. Ni yang kita boleh istiqamah tu. Hari-hari kita berkawan dengan Quran. Nabi SAW bertadarus dengan Sayyidina Jibril alaihissalam. Kita baca, tak khatam pun tak apa. Ada setengah kalau nak bagi khatam banyak, nak lawan dengan Kak Leha Ustaz Kazim, dia pun berderai. Tapi baca tu, dia tak syarat khatam, syarat baca. Kita tak boleh baca semua dan belajar satu juih ya. Baca juzuk tu, habis ulang. Tak boleh hak tu. Adalah ustaz, dulu ngaji juga, habis ngaji apa juzuk amma, mak suruh nikah. Lepas tu tak ngaji dah sampai lah. Baca juzuk amma tu, ulang. Baru ni ada orang tanya saya, ni lah pejabat kerajaan lah, mereka main misi, pada ceramah. Saya ni nak buat macam mana ustaz? Quran tak boleh langsung. Ayat lazim pun tak boleh, adalah 1-2 surah. Nak buat macam mana? Nak bagi dapat juga istiqamah dengan Quran lah kita kata. Ada tuan-tuan, kesian orang kita kerana kesilapan dia yang telah lalu, sampai ketua tak boleh baca Quran. Allah ni alhamdulillah. Dulu sakan sampai hapus tulisan Jawi apa semua dulu kan. Lah ni ada, tapi yang kecil-kecil ada kapal apa semua, alhamdulillah SPI membantu. Ada orang hak lapis dulu tak boleh baca Quran. Saya pun nak kata apa kat dia ni. Lalu teringatlah satu riwayat Nabi SAW ni. Dia selalu bila nak tidur, dia akan bergurau dengan isterinya, melawak kan? Nak tidur dia melawak, tak mencoba. Alhamdulillah. Tak Kazim kata tadi nak puasa, ada kawan seronok, kan Ustaz Ahmad Isa paling seronok pasal dia ramai kawan. Kata siapa faham, tak faham tu dah. Tuan-tuan sekalian, Rasul dia akan bergurau. Kita pun sunat ni, ibu-ibu, bapa-bapa, suami isteri ni nak tidur melawak lu. Barang siapa bergaduh ketika hendak tidur, maka rugilah ia. Itu hadis saya, bukan hadis Nabi. Satu malam Nabi kata ke Aisyah melawak, khatam olehmu akan Al-Quran sebelum tidur. Aisyah orang yang taat kepada suami dia pula Rasulullah. Dia bukan tahu nak, kira nak baca. Kalau Kak Choh tabalah ni tak tahu. Lagi dia kata, Choh hatam lu Quran baru tidur. Dia jawab berkepui. Ingat senang nak habis 30 juzuk, bila nak boleh lena yang dia tidur, lah kita dah baca berang sampai esok. Lalu Aisyah pun nak baca, Aisyah nak baca, Nabi kata dah, lebih kurang lagu tu lah dalam bahasa kita. Baca olehmu suratul Ikhlas 3 kali sebelum tidur, seolah-olah engkau khatam Quran malam tu. Ini kelebihan suratul Ikhlas. Jadi kita nak habaq kat siapa tak boleh baca Quran, baca suratul Ikhlas banyak-banyak kali, pegang tasbih 1000 sehari. Surah Ikhlas pun tak boleh ustaz oi. Surah Ikhlas pun tak boleh, baca surah Qul Huwallah. Lagi senang. Qul Huwallah pun tak boleh, perah Qul Hu. 3 ni. Pilih hak mana satu. Baca. Jadilah kita kan orang yang membaca Al-Quran. Ni satu. Syurga suka, syurga rindu kepada orang yang membaca Al-Quran, orang yang baca Al-Quran. Yang kedua, hafizul lisan, orang yang menjaga lidah. Syurga suka.
Waktu mai bulan puasa kan, kita dilarang bercakap benda-benda hak tak elok, qaul zur, cakap-cakap yang huduh, yang buruk. Dia boleh menjejaskan, boleh merosak puasa kita kan. Bila nak bercakap betul-betul, ingat balik, oi, aku puasa ni boleh rosak puasa aku. Dan syurga merindui orang hak jaga lidah. Kita jaga lidah kita daripada berkata-kata benda-benda yang tak baik. Ini berlaku pada kita pada bulan Ramadan. Kita kena ingat dulu. Puasa ni kita ada tujuan, ada target kita nak cari. Yang ketiga, as-saimu fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Jadi besarnya kita, mulianya kita di sisi Allah. Kita ingat lagu tu, kita akan istiqamah jaga puasa. Ya, walaupun kita kalau musafir boleh buka kan, sakit boleh buka, kadang-kadang bukan sakit mana pun boleh tahan, tapi dia buat modal. Sakit boleh buka, tapi ganti hari lain tak sama dengan kita puasa hari itu dalam bulan Ramadan. Musafir payah apalah ni, naik kereta api laju dusatnya. Baru ni saya naik kereta api laju Madinah pergi Mekah 2 jam. Oh, nya syok, tidak naik bas 7 jam. 2 jam. Dah mudah. KL sini pula 4 jam 5 jam dah. Tuan-tuan, apa dia jadi alasan? Oh, ni lebih 2 marhalah Ustaz, kita boleh buka puasa lain kali kita qada. Hang qada di luar Ramadan tak sama dengan hari itu, walaupun boleh Lailatul Qadar, no? Sampai naik bas jauh, letih, penat ni, meleleh yang dia, no? Kori rongkong-rongkong. Lama kawan isap okok tu, dia tengok asap bas telayan dia. Dia tengok asap okok kan, sampai lembik, sampai tak boleh gaya. Kan nak tu tak apa lah, baru buka ni sihat elok, naik ke petrobang berapa minit je kan. Tuan-tuan sekalian, as-saimu fi syahri Ramadan. Jadi kita akan pastikan, kita bagi keutamaan supaya puasa kita pun boleh sempurna tiap-tiap hari. Bukan takat puasa belah awal. Ada juga ni nak kata dia sunnah wal jamaah pun tak, tapi ahli punah wal ghanah. Dia puasa hari mula dengan hari Nabi kan. Orang tanya awak yang lain tak puasa, dia kata kalau tak puasa langsung nak raya tak puasa. Ni puak ni jenis puasa nak raya ya. Bukan kerana Allah, yang Allah kata as-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu bagi aku dan akulah yang akan membalasnya. Puasa menjamin keampunan, puasa menjamin syurga. Dia tak nampak hak tu. Orang ni dia tak akan istiqamah di atas ibadat dia. Tuan-tuan, kemudian yang keempat ialah kan, mut'imul ji'an. Apa pula main ni? Tak Kazim tak ada balik lagi lah. Kacang putih pula orang kacang kuda. Bagi ke depan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, beri makan orang yang lapar. Syurga suka, syurga rindu orang yang bermurah hati bagi makan orang berbuka. Sebab tu dalam bulan Ramadan kita ada satu amalan, memberi makan orang berbuka puasa. Buat, jangan kita lepas peluang ni. Tuan-tuan, pahala cukup besar. Seorang kita bagi makan yang berpuasa, pahala kita dapat hari itu sebagaimana pahala yang dia dapat, dengan tak kurang pahala puasa dia. Makna kita bagi makan seorang, bagi buka, hari itu seolah kita dapat 2 puasa. Bagi 10 orang, hari itu 11 puasa. Ingat senang ada puasa. Tuan-tuan, sorry. Tapi jangan salah faham dah. Sekali lagi balik hidup melenguk lagu tu. Tahun ni ingat nak pergi makan 30 orang buka puasa. Dia pun buat macam dia buka puasa di rumah. Panggil semua orang main buka. Dia lah serve apa semua, hidang, jamu apa semua. Dia duduk tengok jam. Tuan-tuan, dah boleh buka. Sila berbuka. Orang 30 orang tu semua buka. Dia ada. Dia beritahu, hang tak buka puasa. Dia kata, aku tak puasa. Pasal buat tak puasa, ni aku pergi makan apa 30 orang selama sebulan. Ini bengong nama dia. Kelebihan tu. Sebab tu berebut-rebut. Saya biasa buka puasa di Madinah. Allah, orang Arab ni dia berebut bagi makan orang buka, tuan-tuan.
Masuk aja pagar, bukan pagar pintu masjid, pintu pagar tu ada seorang Arab tu pegang lengan ni. Dia pakai jubah putih serba merah. Depa pula ada abang kalau pakai jubah putih serba merah tu polis dalam kawasan masjid. Heret kita, kasar tu Arab kata apa tak kena aku ni silap tangan tu. Itu mak tak ada. Kemudian dia heret naik atas tangga masjid tu, kemudian duduk kat situ, tak jauh lah dari itu. Duduk orang tu, rupanya dia nak suruh buka puasa dengan hadiah, benda makan hak dia bawa. Dalam masjid tak boleh berat-berat, adalah kurma, roti, ayam, duduk lah. Duduk saya pun. Lepas tu beralih tengok kot luar pintu tu, kot dataran tu, ujung tu, direct tu, nasi biryani kambing. Dia kata silap tu tahun ni. Bagaimana? Tunggu dia reda je lah. Ni lah rezeki. Tak tahu duduk saat dia bangkit pergi tangkap lagi seorang. Dia bangkit pergi tangkap kawan tu. Saya sini belah pergi nasi biryani. Lega. Ni baru betul duduk saat lagi dia main tarik balik. Haram tu. Dia heret balik pergi tangkap. Dia kata tadi hang duduk tang ni mana boleh lari pergi sana. Tu dah berebut-rebutnya pergi buka puasa tuan-tuan. Buat rupanya amalan lagu ni syurga rindu kat orang. Syurga suka, syurga rindu kat kita. Jadi bila kita ingat inilah yang kita nak cari. Kita nak cari keampunan Allah, kita nak cari pahala Allah. Awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Ramadan permulaannya terdapat rahmat kasih Allah kepada kita, pertengahan keampunan, ujung Allah nak bebas neraka. Inilah yang kita cari dalam hidup. Ini peluang berharga Allah bagi sekali lagi. Tahun depan belum tentu Allah nak bagi kepada kita. Jadi kalau inilah tanggapan kita, insya-Allah kita akan jadi orang yang istiqamah di atas amalan-amalan di bulan Ramadan ini, insya-Allah. Wallahu a'lam. Bagi saya gaji berapa di meja. Terima kasih kepada yang bahagia Ustaz Haji Roslan tentang istiqamah dalam amalan, tadarus ke, semayang ke, sedekah ke, apa juga amalan yang kita buat yang tak ada di bulan lain macam dengan tarawih, sembahyang witir berjemaah. Ni semua tak ada di bulan lain yang kita tak pernah buat. Tapi di bulan Ramadan kita buat. Dan kalau boleh istiqamah, kalau boleh sentiasa macam tu. Buat baik dengan orang pun macam tu juga. Kalau dah azam dalam diri dah tak mau mencarut, tak mau bulan Ramadan jangan nak buat. Sampai hujung Ramadan jangan. Sehari pun jangan ada bahasa-bahasa kotor, bahasa-bahasa carut yang keluar daripada mulut kita. Carut tu dosa kecil pun tuan-tuan membuat. Ya. Banyak mencarut, banyaklah buat dosa kecil. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, untuk pusingan yang kedua ni saya nak beralih kepada yang bahagia Datuk. Cakap panjang tak apa Datuk, pukul 10 tak berhenti ya. Tentang puasa ni salah satu daripada kerja dia ialah nak membina jiwa manusia jadi orang yang bertakwa, nak bina hati manusia supaya jadi orang yang istiqamah dengan ibadat, nak bina orang kata pribadi, personality manusia supaya jadi betul-betul macam dengan Allah Ta'ala nak. Jadi macam mana puasa boleh berbentuk? Kerana kita tengok ada lagi masih ada terdapat di kalangan kita puasa macam biasa aja. Yang perempuan tu dengan ya Allah, dia kita pun tak larat nak jaga lah. Kalau kita marah kat dia, kata boleh tak pakai elok bulan puasa. Dia kata dah tahu kata berdosa, tengok apa. Tak tahu nak kata apa tu. Dia sila Datuk bagi komen sikit Datuk tentang macam mana nak membina jiwa manusia jadi lebih baik bulan Ramadan. Silakan. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati Allah. Saya nak pendek dah lah, 5 minit dah. Nak pergi KL. Pukul 10 pagi besok ada di MITI Kuala Lumpur. Nak tuan-tuan, bagi Ustaz Lan. Sekarang saya nak baca dekat jadual dekat tuan-tuan. Kalau tuan-tuan jadi saya, tuan-tuan pingsan ke, tuan-tuan rehat ke,
rehat selama-lamanya. Okey, sekarang saya bagi jadual pada tuan-tuan. 11 Mac hari Sabtu saya kuliah di Ijtima di sekolah saya. Ustaz Lam memang mengajar setiap hari Sabtu dan Ahad. Saya Ijtima, habis tu malam tu saya ceramah di Masjid Ittifaq di Bung Tebal. Kemudian hari Ahad balik Ipoh, pagi pukul 8 Ijtima. Habis Ijtima saya ceramah di Parit, Perak. Kemudian besok paginya hari 13 hari Senin saya kuliah di sekolah saya. Kemudian pukul 10 saya buat rakaman TV Throwback Legenda Ustaz Kazim. Kerja saya buat rakaman TV pula, ada pemain buat rakaman. Saya ni dah masuk kategori legenda dan dinosaur. Saya tanya dekat dia, saya ni yang keberapa ni rancangan ni? Ustaz yang kedua. Yang pertama siapa dia? Bekas Perdana Menteri. Oh, memang legenda sungguh. Hak tu berkat 100 lah. Saya jatuh nombor 2. Nah, kemudian malam tu saya ceramah di Pulau Pinang, Masjid Abdullah Fahim. Malam di Pulau Pinang. Pagi besoknya saya ceramah di Kementerian Belia dan Sukan Putrajaya. Habis Putrajaya saya ceramah pula di Surah Muttaqin Putrajaya malam. Besok paginya 15 Mac saya ceramah di Jabatan Immigration KLIA. Pergi ceramah dekat KLIA pula, orang jaga peterbang. Habis KLIA, sepatutnya saya buat rakaman TV, rakaman televisyen di Selayang, tapi tak ada toliah, tak boleh buat. Kesian kat saya, tak ada toliah. Mereka angkut ke Merah-Merah, angkut pindah ke masjid KLCC. Habis rakaman TV pukul 12. Habis pukul 12 balik ke Ipoh. Pukul 9 pagi saya ceramah di taman, di Hotel Casuarina untuk orang pencen. Hari Khamis malam tu juga, petang tu juga pergi pula Kuala Lumpur. Forum Perdana Ehwal Islam TV1 yang Kak Leha tengok kemarin. Live di TV1 dekat dengan Senton. Tuan-tuan bayang, itu jadual saya minggu lepas. Kemudian hari Jumaat habis Forum Perdana Ehwal Islam, saya terus pergi ke Pulau Pinang hari Jumaat. Saya di mana? Wisma Persekutuan Pulau Pinang pukul 9 pagi. Malam di Mergung. Balik ke Ipoh Ijtima. Habis Ijtima Melaka. Pergi Melaka. Habis di Melaka malam tu patah balik KL pula. Pukul 12 di KL. Habis di KL patah balik Melaka pula. Malam tadi di Melaka sampai di rumah 2:30 pagi. Pukul 8, pukul 7:30 saya keluar pula pagi tadi dekat Balai Dakwah, Pusat Dakwah Al-Ustaz. Sekarang dengan tuan-tuan. Besok pukul 10 di Jalan Duta. Pukul 12 dekat satu hotel, satu syarikat panggil. Malam besok dekat Keramat. Hari Rabu 8:30 pagi di rumah tuan-tuan. Siaran langsung TV Al-Hijrah 8:30 pagi. Pukul 9 pagi rakaman 4 episod, kena pakai 4 lai baju di TV Hijrah. 2 petang saya berlakon jadi Tok Wan. Sempena dengan Ramadan, dengan 2 cucu, ya cucu metuk nak habaq ni satu cerita sempena puasa. Tak tahu. Itulah kerja saya. Kerja sampailah Abang Jamil. Pandai pula jawab tuan-tuan. Saya tak pernah kata penat. Isteri kata abang tak penat. Dok, nak apa? Itu jadual sebelum puasa. Pagi puasa yang pertama tu ada lah. Itu bila masuk tanyalah ustaz 2 hari bulan puasa. Tak balik. Lah saya jumpa isteri saya pagi tadi masa sembahyang subuh.
Dia buka-buka bilik, tengok saya ada. Dia nak pergi sekolah. Loh, abang tak kejut cek balik. Tak apa, lagi kejut mau bertiga pula. Jumpa tadi pukul 6.50 dia pergi sekolah, 7.30 saya main Kedah. Tak jumpa lagi. Bila nak jumpa pula, tak tahu. Tadi saya telefon dia, main ni abang nak pergi sekolah usang-usang ni. Abang balik malam ni. Tak, mama esok nak pergi KL. Bila balik, tak tahu. Abang tak mau rehat ah. Abang rehatlah kereta. Abang tak mau pencen ke? Abang kata, saya kata kalau abang pencen rugi pahala. Abang dah niat nak mati dalam dakwah. 2016 saya kena sakit jantung. Heboh dalam Malaysia, Ustaz Kazim meninggal, Al-Fatihah. Kalau ikut Facebook saya matilah. Ni Ahmad ni zombie ni. Kalau ikut Facebook lah. Tapi saya tak pernah kata saya kerja keras. Sebab tu kalau ada negeri yang tak bagi saya ceramah sebab tauliah tak ada, tak apa, hujung. Boleh balik tengok isteri balong. Cucu tak jumpa. Isteri lah tengok pagi tadi. Duk babai dia pergi sekolah, nampaklah besar dah mangah. Lama tak jumpa dah. Salam tak apa, dia lesen aku dia dah. Saya tak ada apa. Sebab apa? Inilah jalan saya. Kuk Allah selamatkan saya dalam kubur. Ada juga. Sebab tu taklah merungut, tak payah penat. Kuk itulah kerja yang Allah Ta'ala mudahkan saya di hari kiamat, mengajar orang. Jadi kita nak main puasa lagi 2 hari ni, jangan merungut. Mungkin itulah amalan yang kita buat untuk Allah bebaskan kita daripada neraka, masuk dalam syurga. Jangan kata penat puasa. Tak laraknya puasa, tak larak. Jangan kau, tak larak tidur. Dia macam kuih siapa? Maknanya kan larat tu kata puasa, tapi tu macam kuih juga tu ngadu tak larat. Kerja dah apa? Pirehat tu dia diam. Jangan kata tak larat lah, tak ada rus. Duk menyandar kat dinding baca tak selalu keluar suara. Boleh? Apa masalah? Tak larat lah semayang tarawih. Semayang duduk. Boleh lah. Tak payah diri tak apa. Duduk semayang tarawih sunat. Bangga pula dia tengok orang diri dia duduk. Baru orang bertahu. Lah satu surau duduk dengan tu imam duduk sekali. Pak tak apa. Janji kita buat ibadat ini supaya Allah selamatkan daripada neraka. Itqum minan nar. Kita minta yang itu. Jangan merungut. Tuan-tuan, Nabi Nuh masa dia buat kapal, umur dia berapa tahun? 900 tahun lebih. Cuba Pak Long buat bangunan ni seorang. Beritahu Ustaz susah. Terus ambil kontraktor, Pak Long seorang boleh buat surau. Umur Pak Long berapa? Ustaz Usam tanya. 84 nak masuk 85. Pak Long boleh buat seorang? Boleh, insyaAllah. Agak-agak siap tak surau kita. Tobat lahum tak siap. Nabi Nuh dekat 1000 tahun. Nuh pergi buat kapal. Nuh buat kapal atas bukit. 1000 tahun, 900 tahun, 50. Bayangkan. Ada tak Nabi Nuh kata nak suruh pun pada-pada lah. Tengoklah orang pun. Nabi Nuh tak kata Pak Long. Buat dia kapal duk orang tu seorang buat. Dah lah orang duk kutu. Nuh gila. Nuh gila. Orang kata gila. Dah dia buat. Bila banjir main naik, baru tahu siapa gila. Aku gambar. Nampak tuan-tuan? Jadi kalau kita nak buat ibadat, tengok orang lain lagi teruk. Kita baru disuruh puasa. Tu pun maghrib buka. Bukan suruh buat kapal macam Nabi Nuh ni. Kita ni baru suruh puasa. Maghrib buka. Tak larat buka. Tok oi, kalau tengah-tengah puasa pukul 2 petang main haid pula dah. Buka tok nak macam apa?
Bukannya kata wajib puasa lah. Tok ni tak tahulah, umur 70 pun duk main lagi. Subuh sungguh tok ni. Tok makan nyonya benar. Oh patutlah pun. Mai uzur boleh buka puasa, mai mengandung boleh buka puasa, mai menyusu anak boleh buka puasa, jadi driver tapi musafir boleh buka puasa, angkat kayu balak daripada hutan buat keluar tepi jalan duk pikul kayu boleh buka puasa, kerja teruk. Bukan maknanya maklum mengandung puasa juga lah pingsan dah. Allah bagi ringan pada kita. Cuba jadi Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim, perintah Allah, Ibrahim sembelih Ismail anak kamu. Dah lah tua, susah dapat anak. Bila dapat anak, Allah Ta'ala perintah suruh sembelih. Macam mana Allah suruh sembelih hang ni macam mana? Buatlah pak perintah Allah. Dia tak kata kat pak dia. Tu lah pak cik kata dah tidur basuh kaki. Pak ni main tidur gitu malam duk ngigong sembelih orang lah. Pak lah kita lah kena sembelih lah. Nabi Ma'in tak kata lagu tu. Isteri Nabi Ibrahim buatlah abang perintah Allah. Suruh sembelih anak 9 bulan duduk dalam perut. Bila besar suruh sembelih. Ada Siti Hajar kata, duk kira dia aja. Dia tak beranak, dia tak asal tak apa lah. Hak tu seorang hak tu nak kena sembelih juga. Ada. Dia cakap lagu tu. Tak. Pasal apa? Pasal perintah Allah. Maka kita ni bila datang perintah puasa, jangan komplit. Baru sehari, ada lagi 29 hari lagi. Lama dia. Jari tu layu ni. Tak tahan aku dah. Tak mana aku nak buka puasa ni. Tak mana aku nak ya'i. Dia masuk laut kelapa sawit benar tahu. Kebun getah. Dalam bulan Ramadan ni tuan-tuan, bahasa isyarat semua orang faham. Saya dulu waktu saya menega tahun 90-an tahun 2001, saya buat ada kedai. Sebelah kedai saya restoran nasi kandar. Hari pertama dia tutup, hari kedua dia buka. Saya duduk depan kedai saya nega kitab, nega baju apa semua ni. Main naik motor, buat isyarat. Dua. Sekali dia pusing main balik, siap. Dan besi hitam. Tu nama dia geng plastik hitam. Saya duk tengok tuan-tuan. Bahasa isyarat dua. Tu pergi kedai tahu lah. Dua apa? Dua nasi, dua teh ais. Cekak pok-pok ni tuan. Jenis tak puasa. Satu hari vape Jabat Agama main. Seorang pun tak lalu saya tengok. Sebiji macam cerita 18 puasa. Allah tuan-tuan, orang tak puasa. Mai saya tua, mereka panggil saya berlakon, tangkap orang tak puasa. 18 puasa. Tu yang saya tangkap orang tak puasa. Mi kari Selalu aku makan mi kari penuh dengan tekuang. Kali ni penuh daging. Hamli kat orang. Ingatlah cerita tu. Ni daging ni ada dua. Batang pinang satu. Satu lagi apa? Rimau menangis satu. Rimau teriak. Ni rimau teriak ni. Rimau teriak ni. Putih elok kan. Beli kat mana? Kongsi dengan masyarakat. Mai hak tukang beli tu kata apa? Kedai. Sudah tak. Apa babi kita makan. Saya tukang tangkap mereka tak kosong. Masya Allah. Saya berlakon. Mereka tanya saya, Ustaz tak berlakon tangkap puasa? Tak. Kali ni saya berlakon, yang terbaru saya berlakon jadi gangster. Saya kata dekat pengarah, saya tak mau jadi ustaz, saya tak mau jadi imam, saya tak mau jadi bomo. Saya berlakon jadi ustaz. Bila nak nampak saya punya karakter? Tak nampak saya pelakon. Saya berlakon jadi imam, duk nasihat. Janganlah kita sampai bila. Lalah dia offer saya hero Zim ala Kazim. Hero filem belum keluar. Tunggu siaran dia. Yang 3 minggu lepas dia offer saya gangster. Pakai topi cowboy, sepeda hitam. Ada kaki pukul 2 orang.
Tunggu. Habis saja tonton filem tu, tak ada masuk kereta. Mai pengarah lain pula. Datuk, kami ada satu lagi watak untuk kami, tak ada orang watak ni. Ustaz boleh, Datuk boleh bawa? Watak apa tu? Inspektor. Yes. Gerak khas pula lepas ni saya tentang. Pasal apa Ustaz jadi pelakon? Toliah tak ada. Nak ceramah tak ada toliah. Kita pelakon kan. Oh, salah pula. Dan saya akan buat lagu dengan KRU. Buat album, 5 lagu. Sepatut 10, 5 lagu. Akan buat fully album saya menyanyi. Adakah Ustaz jadi penyanyi? Toliah tak ada. Nyanyi lah. Nyanyi tak ya toliah. Tak pernah faham, tak faham sudah. Bukannya susah hidup kita. Hampa tak pergi ceramah, aku menyanyi. Hampa tak pergi ceramah, aku berlakon. Tak ada apa. Bayangkan tuan-tuan, saya tubuh kumpulan rock. Ustaz Azhar Idrus main gitar, Ustaz Wadi main, saya pula vokalis. Sayang tuan-tuan, ilmu dewang ni banyak, luas. Kalau kita tak bagi pengajian, rugi masyarakat. Saya bila ada satu negeri tak bagi saya ceramah, dia duk minta juga. Saya kata tak boleh, saya tak ada toliah, tak boleh. Saya tak mau pi, tak boleh. Tak boleh tak, kami nak kutip derma. Bila Ustaz main nanti, kita nak kutip derma. Tolonglah Ustaz, kami nak buat ceramah ni. Ustaz main lah. Tak boleh. Tolonglah Ustaz. Dah nak tolong-tolong, pi juga. Tapi saya tak ceramah. Saya menyanyi, saya buat konsert. Yang Kak Leha duduk di bawah, duduk tunggu bila dia nak ceramah. Saya menyanyi tu, dia cakap, keindahan pelangi arah. Lagu Febin tentang keindahan wajahmu sayang. Yang dengar ceramah saya tu Syekh Abu Zaki, tuan guru. Dia tengok saya menyanyi, dia boleh ceramah, saya tak boleh. Saya menyanyi. Hidup tidak selalunya indah, langit tak selalu cerah, suram malam tak berbintang, itulah lukisan alam. Malam tu saya duduk dalam kereta, saya teriak kan. Pasal apa? Sejam saya duduk depan orang, kalimah Allah saya tak sebut, Nabi saya tak sebut, ayat Quran saya tak baca, hadis saya tak baca, sebab takut dicop sebagai ceramah. Sekali jatan kuasa kena tangkap. Nangis saya dalam kereta. Sejam saya duduk depan orang, saya menyanyi. Hadis tak baca, ayat Quran tak baca. Apa makna hidup kalau sehari, sedetik, seminit, sejam tak ingat pada Allah? Tapi saya tak boleh kata apa. Peraturan adalah peraturan mereka. Jadi saya nak ingatkan pada tuan-tuan, kalau kita tak boleh buat satu amalan, janganlah kita tinggal semua amalan. Kalau kita tak boleh baca satu Quran, tadi Ustaz Lan kata dah, baca surah yang kita boleh baca. Jangan terus tinggal Quran, saya tak lancar. Kalau kita tak boleh buat 20, mainlah buat 8. Kita kerja kilang masuk pukul 11, buat 8 rakaat, apa masalah. Kalau kita tak boleh sedekah satu surau, kita sedekahlah satu jiran. Ni kata duit tak ada, surau minta 2,000 satu malam, mak ngah kan ada duit, mak ngah pergi pasar Ramadan beli RM20, hantar kat jiran, tak payah 2,000, RM20 pun boleh. Mak ngah tak boleh nak sembahyang, tak larang nak pergi masjid, oh mata mak ngah rabut, kan larang tu mak ngah pergi duduk dalam longkang, lepas tak jumpa pergi siang lah, jatuh. Tu mak ngah tak berani pergi, saya kata tangga pula tinggi, mak ngah lututkan larat enggak oi. Itu buat apa di rumah? Main lato-lato. La ilaha illallah. Mak ngah pergilah sembahyang tarawih di dalam rumah seorang-seorang pun boleh. Tak boleh di surau masjid, buat di rumah. Dah mak ngah tak reti selawat, tu sah selawat. Dah subhanallah tak reti. Tu sah buatlah masjid oi. Doa Allahumma salli ala Muhammad, doa. Mak ngah tak reti doa Arab, doa Melayu pun mak ngah tak reti. Mak ngah nampak penapa ni kan cabur pergi persu kot. Jadi kalau kita tak boleh buat yang ni, jangan tinggal semua. Macam tadi
yang saya kata tadi. Tak boleh nyanyi, tak apa. Saya berlakon, saya buat filem Zim Zim ala Kazim. Dalam filem tu nasihat orang, dakwah dalam filem. Serupalah saya jadi gangster. Baru ni saya peminjam along, saya jadi along. Lala saya basuh budak yang pinjam tu. Hang nak pinjam duit, nak menega ke apa, jangan pinjam kat along. Along riba, haram. Hang melawan dengan Tuhan. Itu nak pinjam kat siapa? Kita ada pembiayaan Islam, kita ada koperasi. Dalam-dalam jadi jahat pun dakwah ni Pak. Ini saya tak tahu jadi inspektor ni macam mana pula nak dakwah apa. Saya dah tengok juga gerak khas ni. Saya tengok pelakon-pelakon gerak khas ni jadi inspektor, bahasa mereka tu. Wah, segak sarjan hari ini. Biasalah inspektor, saya macam inilah. Sarjan, bagaimana keadaan lalu lintas sekarang? Sampai saya ceramah kat balai polis, tuan-tuan cakap macam tu kan? Semua suara bila cakap tu, keadaan keselamatan kita terjamin sekarang ni tuan. Ya, dia kata kami pun tak cakap macam tu Ustaz. Kami macam orang lain cakap macam mana hang kerja okey ke polis. Bayangkan tuan-tuan, besok saya jadi inspektor cakap macam itu. Bagaimana dengan anak-anak buah kita semua? Oh tuan-tuan, jadi pelik tuan-tuan ni. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, jom kita buat ibadat, jangan tinggal semua. Bulan ni bulan dilipat gandakan pahala. Jangan biarkan dia berlalu begitu saja. Saya dah ceramah 33 tahun. Ustaz Lan lagi lama aku. Pertama kali Ustaz Lan kita ceramah dapat kacang kuda. Itu bagus sungguh lah sekolah. Jadi insya-Allah kita bantu untuk pembinaan surau yang baru, yang repair bangunan kita ni. Mudah-mudahan pahala wakaf akan sampai pada kita. Wallahu a'lam. Saya minta maaf jika terkasar bahasa, cukuplah sekadar tu. Saya pun nak pergi ke Kuala Lumpur tuan-tuan. Terima kasih semua. Terima kasih Ustaz Muhammad Isa, terima kasih Ustaz Roslan, terima kasih Datuk Usam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk. Banyak manfaat yang Datuk bagi. Semeh pun rah nampak. Walau apapun, ambillah intipati yang Datuk sebut. Tak larat nak buat semua, jangan tinggalkan semua. Mana-mana yang kita mampu tuan-tuan. Tak larat nak baca semuka, baca separuh, setengah muka. Tak larat nak baca pada ketika biasa, baca dalam sembahyang sunat. Tak depan tu Quran tu, baca. Dibaca juga Quran. Tak boleh nak sedekah banyak, sedekah kat isteri. Tuan-tuan, sedekah kat isteri dapat 2 pahala. 1 pahala nafkah, 1 pahala sedekah. 2 dapat. 1 suap isteri makan, kita dapat 10 pahala. Kalau isteri kita makan kuat, lagi banyak pahala. Kalau isteri ramai, lagi pahala banyak. Benda tanya soalan belik-belik kan. Kita yang moderator ni. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, saya ingat yang Ustaz Kazim, Datuk Kazim sebut tadi itu, itulah sebagai kesimpulan perbincangan kita dalam anugerah terindah yang kita bincang pada malam ini. Terima kasih banyak-banyak kepada yang bahagia Datuk Usam yang sudi untuk menjemput kami bertiga untuk berada di pentas forum sempena dengan istiqbal Ramadan pada malam ini. Terima kasih juga kepada tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari, adik-adik para pelajar yang sudi untuk bersama-sama dalam majlis kita sehingga ke pukul 10, 2 jam kita berforum dalam suasana yang bersantai, dan insya-Allah mudah-mudahan dapat manfaatnya dalam kehidupan kita. Terima kasih juga pada bahagia Datuk, ya, banyak-banyak terima kasih kerana sudi untuk bertandang ke mata pengajian Islam ini dan berada dalam masjid kita pada malam ini. Dan insya-Allah dengan berkat Datuk datang, Ustaz Roslan pun datang, insya-Allah Allah Taala akan bagi satu sinar baru kepada masjid kita ni, yang terubah suai bagi jadi lebih cantik. Datuk Usam kata nak buat kapet sampai duduk tenggelam. Bahaya tuan. Jadi sekadar itulah saja, mohon maaf daripada saya kalau ada salah dan silap. Selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak 1444 Hijrah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.